Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yasma' wa min nafsin la tasma' wa min ilmin la yanfa' wa na'udzubika min haula'il arba'. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindunglah denganmu daripada hati yang tidak khusyuk dan juga dari doa yang tidak didengari ataupun dimakbulkan, ya Allah, dan dari nafsu yang tidak pernah kenyang ataupun puas, dan juga dari ilmu yang tidak bermanfaat. Aku berlindunglah dari dengannya dan manfaat yang perkara macam itu, ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min rihil ahmar wa damil akbar wa damil aswad wa da'il akbar. Allahumma inna na'udzubika min al-basi wal junudi wal basi wal juzami wal masyaqi min al-asqam. Lindungilah kami juga daripada penyakit berbahaya dan penyakit yang teruk. Niahkanlah kami sunjamaah kami yang hadir penyakit yang berbahaya pada hari ini, ya Allah. Amin ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wa sallam wa alhamdulillah. Amma ba'd. Dan perhim majlis Syaratusi Masjid Tuan Haji Azim Tuan Imam, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan Siap Pembantu-Pembantu Imam Bilal dan Siap Baca dan Kuasa Masjid Pariah Kampung Paya, dan hadirin hadirah yang mati Allah semuanya, semoga ada pada keadaan sihat dan berkatan Allah hendaknya seisi keluarga, insya-Allah. Ya, saya malam ini sebab tajuk saya ni ialah perbualan Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril AS sebelum dia wafat. Adakah dia turun ke bumi selepas dia wafat? Jadi kita tengok ni. Itu masih lagi dalam tajuk saya, kitab masih tak habis lagi ya tu, 30 wasiat Imam Syafi'i. Kita tangguh sikap dulu. Jibril alaihissalam ditanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu sebelum dianya wafat, hal tunazilul ila azim min ba'di, adakah turun ke bumi lepas aku tak ada? Adakah kau turun ke bumi lagi belum aku wafat, malah sudah wafat lah maksudnya. Apa kata jawabnya? Naam ya Rasulullah, ya Rasulullah, anzila asal marrat, saya akan turun 10 kali. Tak tahu dia berapa kali turun ni. Rasulullah dah wafat 1469 tahun kan. Ya na'am ya Rasulullah, anzala asal marratin arba'u asran jawahiru minal ard. Saya akan turun 10 kali selepas Rasulullah wafat. Apa dia tujuannya 10 kali itu? Mengangkat 10 keberkahan daripada Allah, daripada mengangkat 10 jawahir itu, permata ya, permata johari, permata daripada bumi. 10 apa dia permata ni? Kita cuba lagi ni, insyaAllah kalau izin Allah. 10 mata tu mungkin dah betul dah dia ada terkena pada kita ataupun semua kita orang ataupun semua manusia. Mungkin belum, ada yang belum. Adakah akan turun ke bumi setelah kewafat mana Melayu tadi? Ya, saya akan turun ke bumi 10 kali dan saya akan cabut ataupun angkat 10 permata yang berharga dari bumi. Nabi Muhammad, wa ma tarfa'u minha, apa yang kau angkat daripadanya, apa yang kau cabut daripadanya, bumi 10 mutiara. Apa yang kau angkat cabut bumi mutiara ini, apa katanya? Al-awwal. Yang pertama al-arba'ul barakah minal ard. Itu yang kita takut tu. Arba'un ni angkat. Saya akan angkat, apa dia yang kata tu? Keberkatan daripada bumi, angkat buat ke langit. Seperti manalah contohnya, ada juga dalam dengan dia angkat ayat Quran tinggal kertas biasa, kosong aja deh. Jadi dia angkat keberkatan tu, wallahu a'lam. Arba'u barakah minal ardi, aku akan angkat keberkahan. Itulah dia mutiara dia, keberkahan yang ada di bumi ini yang Allah bagikan kita. Jadi kita mohon boleh supaya kita hidup dalam keberkatan Allah, mudah-mudahan sisi keluarga kita. Itu dia. Asani al-muhabbatu min khulbil khulqi, iaitu dia akan cabut kasih sayang antara kaum mana?
Mudium 3 ni seakan-akan sama. Dia akan angkat itu kasih sayang, akan cabut atau angkat sama. Cabut antara kasih sayang antara kaum. Dah ada dia. Dah terjadi pada kaum-kaum kita sendiri. Saya nak konvenkan nombor 23 ni lebih kurang ada punya cerita. As-salis atau yang ketiga, arfa'u syafaqah min qulubil aqarib. Aku akan angkat kasih sayang daripada hati-hati kawan korib. Akan sama kan tu. Contoh dia, kaum kerabat yang lain dari kawan-kawan kerab sahabat-sahabat handai. Sekarang ini orang lebih suka berkasih sayang berhubung kaum kerabat dari ibu ayah, bapa-bapa saudara, ataupun ibu-ibu saudara, sepupu sepapat, kurang. Saya dah agak contoh saya tak boleh banyak ke bawah ni kan, mungkin je. Orang lebihkan apa? Iaitu orang lebihkan yang patutnya keluarga kita lebihkan. Buat hari jadi keluarga, family day, itu silaturahim. Nak puasa, coba kunduri rumah kita, di rumah pusaka lah kata orang tu. Saya buat di rumah pusaka, pakat-pakat adik-adik, bantu-bantuan adik-adik, buat cabung keluarga. Saya keluarga di big family saya. Dah setuju hari tu 27 bulan 12, tapi bulan 11 gitu. Tetapi COVID ni banyak tak balik halang. Ubah 27 pun tak boleh balik ni, mungkin ubah tahun depan lah. Saya lah. Jadi buat apa tu? Buat kenduri arwah adik-beradik. Baliklah semua sekali dia adik. Dia adik keluarga dan yang kita adik-beradik kita, macam saya ramai lah. Baik boleh, tapi 7 dah mati, tinggal tu saudara anak-anak dia ada lagi. Itu mati lagi. Nak rapatkan hubungan silaturahim yang jauh yang dekat, ingin nak balik, tapi apakan daya, COVID ni lantas negeri tak boleh. Jadi itu yang kita nak rapatkan hubungan antara silaturahim keluarga dan keluarga, mak dan ayah. Sebab mak dan ayah kan dah dulu renggang dengan anak kan. Tinggallah mak, mana yang ada mak dan ayah di kampung. Kita sekarang ni, saya pun sekarang ada lah ayah ada. Satu hari besok dia bukan satu hari, dah ada lah, dah bekerja. Dia pindah ke tempat kerja, keperluan ada, permudahan ada, pinjam duit, pinjam perman, beli rumah, dah tinggal kita 2 orang. Kau pandang aku pandang kau. Cucu pula nak bela cucu kan susah, kita nak beramal ibadah. Kita dah bela mak je dulu, ayah je dulu. Jadi dah kecil, dah besar ni, dia ada anak, dia lah bela lah sendiri anak ataupun panggil orang jaga, supaya jangan ganggu mak dan ayah atau datuk nenek je pada anak kita nak beramal ibadah. Kadang banyak, kenapa tak datang surau, tak dapat dah cucu 3 jaga, mak ayah mana bekerja. Mana anak tu telah terpaksa juga oleh mak ayah, tak dapat nak pergi surau, dah kurang jemaah, dapat jatuhnya durhaka juga lah tu anak tu. Itu baru anak kita. Adik-beradik, adik-beradik pun duduk jauh, renggang. Nak kenal adik-beradik pun susah. Nak kenal adik-beradik kita kenal, tapi nak kenal anak adik, anak akak kita mungkin tak kenal. Sebab keadaan akrab tadi, atau yang kata tadi, iaitu mahabbatun minal qulubi bil haqi tadi, keakraban hati itu telah renggang. Kita boleh kenal mak dia, ayah dia, sebab itu adik kita, abang kita, ipar kita. Kita takkan kenal anak dia. Dipanggil jemput kuni kenara, kahwin dulu-dulu sebelum COVID, boleh pergi mana pergi. Waktu dia kenalkan bersalam-salam ataupun dipanggil menyembah apa macam itulah. Naiklah mak saudara, pak saudara, salam dah ucap selamat tahniah. Masa tu kita nampak menentu kita ataupun menentu dia, menentu kita juga nah. Nampak kalau anak buah tu perempuan, lelaki menentu. Kalau anak lelaki, anak buah kita tu lelaki, perempuan menentu kita. Ni Mak Ngah panggilnya, ini Alung panggilnya, Atam panggilnya. Dia boleh ingat ke? Kita boleh ingat ke wajah dia? Sebab pada kala itu wajah anak menantu dia tu di make up dengan bunga-bunga dan sebagainya, dipakai baju berganti-ganti. Besok saya jumpa dia kundi-kundi yang kecil. Ini terjadi sini pada saya di Kuala Lumpur lah kan, di mana Kuala Lumpur.
Kena marah saya ke mak dia. Kemudian saya pulang marah ke dia balik. Mengaku sama-sama salah. Terlengah lah. Ni siapa ni? Dekat-dekat dia ni. Itulah. Tak kenal anak menantu. Menantu dia lah. Dia orang cerita. Itulah tak kenal tu. Siapa salah? Saya katakan. Pak Darul orang salah tak kenal menantu. Salah omak menantu. Salah omak anak buah aku. Iaitu adik kita, akak kita. Ataupun abang kita. Jauh beza, jauh lagi daripada kita kahwin dulu. Macam mana tuan-tuan serimai dengan saya lebih raya ke? Saya 71, mungkin tuan-tuan 69, mungkin tuan-tuan ada 50. Kahwin dulu. Macam mana mengenalkan pak saudara dan mak saudara. Bawa bangku 9 kata boko. Boko tu dodoi, pulik ke. Contoh macam ni lah. Orang muda-muda tak ni bawa berbungkus dalam kupik kata orang tu. Dengan basikal je basikal. Perempuan dudukkan depan takut diurat ke orang. Duduk belakang tu orang. Duduk je muda baru kahwin. Tak ada kenal, kita tak kenal bini kita, tak kenal suami kita, tak kenal kita tu. Nak mengenalnya waktu-waktu mengomping padi ataupun mengacau dodoi. Itu keluar dari laut tadi itu nak tengok kenal-kenal lah, nak pilih-pilih mana yang kena. Lain tak jumpa. Sekarang ni jauh beza. Orang tak ada mengemping lagi, orang tak ada ngacau dodol lagi. Ngacau dodol pun automatik dia pakai picitnya berpusing jadi dodol. Bagaimana nak dara nak tolong? Saya tidak nampak. Boleh kita tengok sekarang ni di shopping-shopping, di mana-mana market senang. Bawa anak ni bagi kat ngah kang, saya bagi kat ulung kau yang malam 3 buah rumah nak pergi. Sampai pukul 12 malam. Awak lah tu. Pergi apa kalau kau ni 9 lama pergi menyalang. Maksud menyalang tu tujuannya mengenalkan bapa saudara, pak saudara kepada anak mantu yang baru. Kita kan kenal. Ni panggilnya Pak Long sebuah rumah yang kau dapat. Kuih tadi ambilnya dodol kau dan dia pulangkan pinggan dengan berisi kepala limau agung dalamnya. Dapat duit. So anak dia lah tamu kita, anak kita punya dia macam tu juga. Ajar tadi omak ayah mengajarkan. Atuk dia dululah. Atuk iyalah atuk dia dulu mengajar. Kita pergi. Jumpa di jalan kenal. Tengah kan tu iyo orang kan datang mari rumah saya itu ada. Sekarang ada tak orang buat itu? Harus tak ada. Macam mana tak ada? Yalah yang perempuan bekerja, yang lelaki bekerja. Cuti 2 minggu. Lagi seminggu baru nak buat kerja kahwin, cuti habis. Jadi bila kahwin 2 hari. Masuk yang ketiga tak ada masa nak pergi mak dia. Tak ada masa pergi. Akhirnya lenyap lah benda tu. Jadi hilanglah ke silaturahim ke akrab, nak mengenal anak buah, nak kenal pak saudara nak kenal anak buah. Saya terus saya marah dia. Akak saya marah. Akak ipar. Saya marah dia balik. Sama lah kita ni. Gitu. Kau pun tak yang tak nak menyelang kan. Kayak film tak ada. Jadi jangan marah orang. Kita cakap baik. Sekarang ni memang begitulah. Modern supui kan. Kita ni lembut timur. Dulu ya ke zaman kita. Dulu nikah dekat-dekat. Ujung seberang tu nikah ujung sini. Kampung seberang nikah kampung seberang. Senanglah perginya. Sekarang endau seorang lawan dengan kangak polis. Nak pergi ke mana? Dulu bahasa PES tak ada. ITS tak ada. Sekarang semua ada kan. Duit pun pitih banyak dulu. Dulu tak ada. Maka itulah jadinya rengganglah antara itu. Maka mereka akan cabutlah dia mahabbah antara warga itu. Tapi kita tak boleh marah juga kerana dah Allah perintahkan mereka ambil itu. Itu tadi semua. Dan satu yang kita rapat apa sekarang ni? Apa dia? Reunion. Apa? Saya nak buat mana? Reunion. Persatuan-persatuan Vespa, persatuan-persatuan kereta Volkswagen, persatuan-persatuan guru-guru masa latihan, persatuan guru-guru tentera yang pencen dan dah pencen, polis-polis pencen, apa-apa jawatan-jawatan yang pencen lah. Buat hantar surat WhatsApp ada hantar. Sekian hari ini kena bayaran sekilah, memanglah bayaran. Datang ke mau di situlah mengeratkan tali silaturahim. Tidak mengeratkan tali silaturahim. Itu hanya ke Islam saja.
apa kono-kono kita bersama saja ada kau warak kita, mak ayah dah kita, pak dah kita, tak ada. Musuh habis selesai. Cuma tuan fikir betul tak betul? Kau dah habis. Lepas tu dah ambil ke belum tu? Hilang. Adik-beradik di Kuala Lumpur pun taklah nak pergi. Ada juga jawapannya lagi tu. Saya tak boleh pergi Kuala Lumpur sekarang, tak boleh dah. Jambatan pun dah tengah jalan. Reason ni lah tak boleh pergi Kuala Lumpur. Kalau anak tak bawa, tak lepas dah. Anak nak bawa macam mana? Nak bekerja. Duduklah kat rumah. Itu cerita tadi. Yang kedua yang dia al-mahabbatu min qulubil haqi, yang ketiga tadi arfa syafaqah min qulubil aqrab, dari aqarib, iaitu dicabutkannya kasih sayang dan berkerabat, dan akan dicabutkannya kasih sayang antara kaum keluarga. Dan jadi kita tak boleh nak menghargai kerana Allah telah mengutuskan malaikat. Bukan orang tak nak lagi bersilaturahim dengan keluarganya, diangkat. Itu yang ketiga. Yang keempat, arfa'u adlu minal amri. Ini besok ni kan, pengkapan sekarang ni ayat tersebut. Jadi Allah akan cabut atau angkat keadilan berpemimpin. Itu kita tengoklah sini pemimpin macam mana. Bangsa ni macam mana, bangsa ni betul-betul bahasa kita apa masuk untuk Malaysia pun ada juga kan. Kita kalau boleh kata kita sekarang pun macam ni pun nak ada pertikaikan. Usap-usap ada dah banyak. Ada 3-4 orang dah mempertikaikan. Jarang-jarang duduk ni kan. Jarang-jarang duduk kita ni. Kita terlalu mengikut KKM kerajaan gitu. Kenapa KKM tak ikut? Kita pula lagi. Kenapa kita pergi tengok pasar, lepas sekali tu, lepas sekejap lagi tu, daripada PKP yang teruk itu, pantai itu penuh dengan kung-kung, dan kung-kung tu penuh. Saya mengepis kuliah subuh pun dekat dalam tempat penuh orang. Kalau Islami habis mesti dah kecil pun dengan nui-nui bawa sekali boyan sejuk subuh-subuh tu. Pergi ke mana, rumah berduyun-duyun, berlanggar punggung, kata ustaz tu. Tak betul juga. Pergi pasal malam, ya ada syarat, tapi tak ada. Tidak seperti macam masjid. Masjid tetap ada jarak, tetap ada SOP je. Tapi kenapa tak datang banyak ramai orang? Aku datang pun meksa je, tengok orang. Saya cuma 3 kali saya buat ceramah ni, dalam ni kena peksa. Tanya Tok Imam lah. Saya kan Tok Imam, saya berceramah. Saya dengarlah ceramah tuan sekali kita dah. Nabi cara kecil-kecilan. Tok Imam, saya ada pakainya tuan, tapi kalau saya tutup mulut orang lain bunyi suara saya kata orang tak tahu lah. Jadi saya cakap sembahyang saya buka. Sebab Nabi SAW pun kata dia, bukanlah haramnya kalau tutup ni. Kurang pahala, saya kat kurang pahala lah. Tutup ni dia buka. Jadi dua-dua kita dah buat. Kita pakai waktu berjalan luar masjid orang tutup. Baik sembahyang terbuka. Sebab orang naik lemah kalau tutup ni tu. Naik macam mengah dengan saya sini betul. Sebab saya lepas nafas. Sebab nak ikut SOP kerjaan. Nak ikut kan tak ikut. Tapi kalau fikir betul-betul, orang yang tak berapa berfungsi akal fikiran dia, kita jumpa di jalanan ke, di pekan, dia tak ada pakai mask, dia tak ada pakai tak ada basuh sabun tangannya, tak ada pun kena. Kita ni terlalu takut. Akan takut kepada Allah. Bila nak takut kepada Allah, bila 3 hari 3 malam tak turun, tak keluar matahari besok, itu orang takut kepada Allah. Semua takut. Kita dah tahulah takut. Kita kerjakan tugas kita ni, mengimarahkan sebelum Allah. Barulah dia tak ada siang malamnya apa tahu, penuhlah masjid surau. Tetapi buka je, dia bercahaya balik, pintu taubat dah tutup. Itu rugilah itu. Tu tak tu musim siapa dapat, musim kita ke, musim anak cuci cicit harus kita harus tak ada lah. Kita pun banyak rata-rata ni umur dah banyak emas lah ke. Tinggi emas kita ni pun dalam, saya kata 10 tahun dah banyak. 10 tahun pun boleh sampai 10 tahun. Saya kalau tuan nak sampai saya, tuan-tuan yang dah supaya dengan saya, tua sikit saya, boleh sampai 10 tahun. Tapi boleh sampai ke masjid lagi. Dah duduk rumah dah. Nak keluar tangga pun tak boleh. Pasal 10 tahun umur kita 81 atau 82 atau 85.
umat Nabi Muhammad rata-rata 63 cergas. Syukur Alhamdulillah Tuhan beri subsidi, cergas lagi. Nanti kita sentiasa bersyukur. Kita tengok kalau orang tu jalan dia dah macam ni, jalan ni anaknya satu sekolah kamu mau, kita berkata diri kita syukur Alhamdulillah aku masih lagi elok. Tu kita balik setiap waktu kita bersyukur boleh sujudkan sujud syukur tu sertakan ataupun terus ambil sunat syukur. Kita bersyukur kepada Allah Taala. Dua rakaat ya kan senang sunat syukur kan. Lagi syok sunat syukur daripada sujud syukur. Maksud syukur dengan ada ayat Quran ni takbir ihram usalli sunatan syukri rakatain Allah Taala. Bacalah ayat mana baca surah Fatihah. Yang biasa baca kuliah lah ke rumah. Lepas itu berdoa dalam sujud dan berdoa. Allah cukup suka pada orang-orang yang bersyukur. Kan dalam Quran ayat tu la in syakartum la azidannakum wa in kafartum in azab lasyadid. Aku akan tambah lagi apa yang dia syukur kepada aku. Kalau dia bersyukur, kalau dia pengkar, aku tahulah kamu oleh tahuilahmu azabmu aman dan pedih. Banyak tuan-tuan dia bersyukur sekali. Tengah sembahyang bersyukur. Tuan-tuan bersedekah bersyukur. Karena saya baca tadi, belum baca kan. Yang kata almarhum Aramdin Al-Hafiz. Dia pergi masjid dari muda sampai ke tua. Bukan nak pergi masjid dah tua je. Tapi dia bersedekah daripada muda hingga kaya, bukan dah kaya baru nak bersedekah. Jadi kita sentiasa bersedekah. Bersedekah ni menghindarkan penyakit menyihatkan badan. Yang keberapa baru? Ya baru yang keempat. Itu adil minal umrah tadi kan, umrah. Jadi nak tu perintah. Tak ada apa, aku angkat cabut keadilan bagi pemerintah masuklah raja semua itu tak adil. Al-khamis al-matu haya'u minan nisa. Aku angkat, aku cabut bukan kemudian maluan, perasaan malu kaum wanita. Zaman kita dahulu, zaman kita budak-budak dulu tak pernah kita tengok orang perempuan minum teh kedai ataupun isap rokok. Kalau ada pun rokok tu mungkin orang tak baik lah, seperti pelacur dan sebagainya. Tapi macam orang kampung, anak dara, kerja tak pernah isap rokok. Kecuali isap rokok pun di rumah kampung kita, ke emak kita dah tua ataupun nenek kita isap pokok daun je. Kat pokok bulat ni tak isap tu. Oleh lelaki isap. Dan minum teh kedai pun jarang kita jumpa. Sekarang ni orang budak perempuan ni, jom kita ngeteh. Ngomong jauh lah sikit kan. Jom kita tahu dekat jauh. Jom kita ngeteh. Orang perempuan ajak betih. Orang lelaki tu biasa lah minum teh kedai. Iya, duit dia rezeki dah. Jadi malu, pasal malu dia nak minum kedai tu dah hilang. Dan banyaklah pasal malu lain yang hilang lagi. Depan orang tua-tua pun dia berpegang. Itu pun pasal dulu tak berani. Orang malu, cukup malu. Orang perempuan kalau nak dekat bersembang dengan perempuan dan lelaki pun malu. Sekarang ni tak malu lagi. Itu yang maksud tadi tu ialah Allah cabutkan perasaan malu bagi daripada orang wanita. Ini pun telah banyak berlaku di zaman sekarang ini, tidak seperti dahulu. Saya dah cerita. Jadi saya sebut sebagai contoh saja, dulu kaum wanita cukup malu nak menghisap rokok ataupun nak minum teh di kedai kampung ke mana kan. Rokok daun di rumah sajalah, tu pun orang tua-tua. Tetapi sekarang kata orang kampung mencuit-cuit rokok. Dulu wanita tidak pernah minum teh kopi atau di kedai, tapi sekarang anak perempuan pun sama dengan lelaki minum teh kedai. Yang ke-5 yang ke-6 asadis arba'un sabru minal fuqara. Aku cabut kesabaran daripada orang-orang fakir. Orang fakir miskin ni ada sombong tu ya. Saya pun pernah jumpa. Saya cakap, memang saya bagilah sikit apa nak bagi duit ke apa saya bagi. Di kampung saya, akak dah dapat zakat yang duit apa JKM ni. 300 je. 300 je tak banyak apa kak. Saya RM10 banyak kak dia. Malam saya buat dia di kampung. Gaduh di belakang saya kali dia buat beli. Dengan mimik badan sesan kata dia.
Terima kasih banyak. Beri saya RM20. Tanya akak, saya tak ambil kang, penyakit datang kau saya balik. Akak ambil 10, saya ambil 10. So kak dia, kak susah. Kan tak ambil kang, kak marah-marah. Jadi lain banyak contoh lagi lah orang yang Allah cabutkan kesabaran pada orang-orang fukara ni, fakir miskin. Jadi kita janganlah kalau tak berita janganlah marah pada kerajaan kak. Dia kata kita tunjuk kerajaan, saya pun tak marah pada kerajaan. Kata kerajaan ni kita. Jadi kalau mohon janganlah. Jadi saya tanya akak mohon tak nak buat rumah PPRT ni? Kata dia dah berbuih mulut mohon lah. Saya nak tanya siapa kak mohon? Siapa akak jumpa? Orang lah cakap tu lah akak tak jumpa dia. Jumpa kota kampung dulu. Ke kampung dia tak kalah perintah dulu perintah sekarang jumpa ke kampung dulu. Tak dah barulah tu. Akak tak minta orang cakap. Jadi kita buat ni kan kita kena usaha sikit. Dia kata jumpa tu lah. Dia kata ada kesombongan orang fuqara tu dah ada, cabut kesabaran. Dia dulu orang sabar. Yang ketujuh atau as-sabi' al-zuhud min wara' wal ulama, iaitu Allah aku cabutkan zuhud wara' para ulama. Dulu kalau para ulama pakaian dia kita tengok kereta dia apa. Kalau ada pun biskar ketua je. Sekarang kata Tu'ul ulama dengan kosmetik dah sama. Kosmetik pakai wallpaper, ulama pun pakai wallpaper. Dia tanyalah piu-piu dia datang pakai apa kata. Ada pakai kereta kanti, tak ada dah. Kamu macam kosmetik, usahawan kosmetik. Jadi Allah cabutkan ya zuhud dia warak dia bagi ulama. Ya, kalau contoh sini saya tengok seorang dan saya nampak lah, kalau tuan-tuan tengok sorban Najib Mihat lah, dia pakai Najib Mihat pakai. Saya kan zuhud betul orang tua ni. Nantilah pada duit banyak tu. Bapa kata Ustaz Zulkifli, pegawai agama apa, menteri agama kita kan, kawan yang di mana tu, di Yaman ke, masa dia belajar. Cukup kaya, ngeling-ngeling dia. Hotel di Malaysia pun ada. Dia punya aset dia bank Islam punya. Seorang ni Rajihi pun bank Rajihi punya. Jadi kata dia, tuan tak merata-rata di Turki ada di Mekah banyak lah dia. Dia tanya, tuan tak ada kau buat pinjaman dengan bank-bank, nak pinjam bank macam mana? Tuan bank tu saya punya dia. Dia nak pinjam macam mana? Tahu lu tak tidur hotel Saprah dah. Dia cakap dia pergi Mekah. Tahu tu aku tak masuk tidur Saprah bayar kata dia. Jumpa dia je percuma dia. Tapi dia memang free lah mentari kan. Yang ke-8 asamin arafah sahah min aghiya. Aku cabut sifat pemurah orang kaya. Bukan semua yang ada juga orang kaya yang pemurah. Contoh kita tengok Syed Bahari seorang. Contoh yang kata Yaman kata ustaz itu satu. Sampai orang tanya 3 kali boleh jawab. Berapa banyak ada tuan berderma pada tuan. Dia tak jawab, senyum. Tanya sekali lagi dia. Yang kedua cakapnya 60 million. Lakah yang 60 bilion. Kita yang tarik 1 million pun tak ada kita dapat kan. Itu mana orang tu bersedekah. Tidak ada yang menjadi fakir miskin. Ada. Orang yang masuk sini pun banyak juga masukkan ni. Tengok, senang tak hidup. Apa hidup tak? Saya kata tak apa-apa. Kadang-kadang kita pun berbuat sedekah juga. Macam saya, orang kanak-kanak saya berubat pun tu juga. Kadang-kadang duit tak cukup. 50 ni pasal buang hantu ni. Saya buat duit RM20 juga. Bukan ni boleh tak boleh lah. Tapi kalau saya sedang bayar esok je. Hari ni ada bayar dah. Sedekah lah. Macam hidup kita macam tu ya. Bukan lebih senang sikit lah pada dia. Cuma menunjukkan kita kalau bersedekah kan tu. Dah tentunya. Banyak kan bersedekah bukan duit je. Macam tuan-tuan jadi apa dalam masjid ni tuang azan
bekerja gotong royong, ada pahala tu. Saya sedekah hafalan ni untuk mak ayah saya. Banyak sedekah halau itu tu. Ingat lagi dia saya dah beritahu itu, bersedekah kepada mak ayah sama hidup ataupun mati, satu kita sedekah, Allah Ta'ala ganti gaya dengan 1,000. Kalau duit lah, kalau pahala lah. Yang ke-9 ataupun atasnya Arfa'ul Quran Karimah, maksudnya iaitu aku akan cabut keberkahan Al-Quran ataupun mutiara Al-Quran tu sehingga kertas ayat Al-Quran akan naik. Tapi sekarang ni belum lagi. Ada dulu uro-uro dulu baru hilang ayat Quran, hilang Quran, ada orang sati dah. Dan yang ke-10 Arfa'u imanan. Dia cabut perkara tadi ya, hari kali aku akan cabut iman pada orang yang beriman. Yang mana tu? Yang tipis ingan dia. Contohnya zaman ni ya, masuk sampai zaman Dajjal ni. Musim zaman Dajjal besok memang banyaklah orang tak beriman. Sebab apa? Bukan sehari dua kita berpanas, berdahaga sangat ni. Tak ada bermakanan, dah habis makanan ke Ya'juj wa Ma'juj. Dia turunlah Dajjal membawa satu carrot dan buat roti sekali. Siapa lapar, kalau tak beriman memang lapar dahaga. Minumnya terus masuklah kumpulannya. Kau nak tengok siapa? Nak tengok kekasih kau? Nah, ni kekasih dulu. Nak tengok mak ayah kau? Nah, cakap sama mak ayah kau. Tuhan beri kuasa pada dia. Nak tengok apa lagi? Rumah yang besar, kerja yang besar. Nah, ada ni. Jadi kalau orang kau iman, percaya. Tapi kita zaman tu harus kita tak ada lagi lah. Orang yang kaki masjid macam ni harus tak ada zaman tu. Jadi makan jelas 10 perkara yang diangkat oleh malaikat ini, perintah Allah SWT, keberkahan atau mutiara daripada dunia yang diangkat oleh malaikat itu. Saya ada satu lagi saya nak cakap dulu. Ini saya nak ambil sikit, saya tengok dulu. Ada kalau 8.5 ya. Saya nak yang baru berlaku di Perancis, iaitu orang suka, iaitu ketua dia memburuk-burukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Zaman-zaman dahulu orang tak ada bertindak macam sekarang, boikot barang-barang. Kalau barang tak ada apa nak boikotkan, hotel-hotel tak ada apa nak dianukan kan. Barang-barang Perancis. Sekarang orang boikot barang Perancis. Tapi zaman dahulu orang serah pada Allah Taala. Iaitu kisah seekor anjing yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, saya perbanyakkanlah salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi pun damping beliau di syurga kelak. Jadi kita banyak, janganlah kira berapa kali nak salawat Ustaz. Terus orang tanya saya, beri minum airnya berapa kali salawat Ustaz? Saya tanya, sekali kita selawat 10 kali Allah Ta'ala selawat kita. Allah selawat kita bukan selawat macam kita Allah Muhammad, Allah la YouTube, tidak. Itu Allah beri rahmat dia, 10 rahmat. Tak nak rahmat daripada Allah Ta'ala. Satu kali selawat. Selalu tu imam baca, selalu bertuah-tuah dia tu. Siapa berselawat itu 10 kali, maka Allah akan berselawat atasnya. Satu kali Allah akan berselawat dia 10 kali. Rahmat dia. 30 kali dan 30. Nak tidur buat 20 kali. Saudaraku, saya perbanyakkanlah salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi pendamping beliau di syurga kelak. Ini kisah seekor anjing yang membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Hafiz bin Hajar berkata, suatu hari diadakan satu pesta besar-besaran untuk merayakan seorang pemuka Mongol yang masuk Kristian. Dalam acara itu seorang pendeta Kristian telah menjelek-jelekkan dan memburuk-burukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba seekor anjing pemburu meloncat dan menyerang dan menggigit pada pendeta yang sedang bercakap di hadapan ramai, iaitu beberapa orang berusaha untuk melepaskan gigitan anjing itu, dan terlepaslah dan ditambanglah anjing itu, ditambat. Setelah berhasil, sebagian hadirin berkata, ini terjadi kerana kamu menghina Nabi Muhammad SAW. Pendeta itu menjawab, kata dia tak hina Nabi SAW. Dia kata, sebab anjing tadi yang nekam aku, bukan aku menghina Nabi Muhammad. Apa sebab yang anjing nekam aku? Sebab salah satu ketika aku mengangkat tangan tadi, dikira aku memukul anjing itu, kata dia jawapannya, pendeta tadi. Maka itulah anjing tadi datang menekam aku.
Pendeta itu meneruskan khutbahnya lagi. Anjing dah tertamat dan kembali menghina Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu bersamaan juga anjing itu berhasil memutuskan tali pengikatnya. Secepat kilatnya dari dia melompat dan menggigit leher sang pendeta hingga mati. Gigit lehernya mama-mama. Sekitar 40,000 orang Mongol yang hadir pada acara itu, ramai yang masuk Islam kerana memandangkan seekor anjing tidak rela Nabi Muhammad SAW dihina. Habibullah, kekasih Allah itu. Apa yang kita sudah lakukan untuk membela beliau Nabi Muhammad? Kita tak upayalah, dan sunnah-sunnah kita, sunnah-sunnahnya kali kita ikut sunnah-sunnah dia. Yang tak sunnah dia janganlah diikut, yang sunnahnya jangan dibid'ahkan. Seorang saksi mata dan saat itu yang bernama Jamaluddin berkata, saya menyaksikan dengan mata saya sendiri anjing itu menyerang leher sang pendeta itu dengan ganasnya dan mengunyah-ngunyah akan lehernya dan menelan dia sekali, kita ada daging-daging yang punya itu. Lalu matilah si laknatullah itu. Kata ini pun tersebarlah luas dalam masa itu. Allahumma salli alaihi wasallam. Anjing boleh menolong Muhammad ni, jangan dihina. Ini pun kisah tu juga pasal Maulid Nabi ni, kita tak boleh nak buat ceramah Maulid Nabi kan, jadi seakan sedikit Maulid Nabi lah. Kisah Nabi dahulu ni lain tak ya. Lidah sini tajuknya lidah terpotong kerana memuji Nabi Muhammad, bukan lidah terpotong. Kalau lidah terpotong, kita baca-baca tu terputus lidah kita tu terpotong. Ni sebenarnya saya ubah sikit, lidah dipotong kerana memuji Nabi Muhammad SAW. Dahulu di masa seorang penyair hebat dan sangat terkenal, iaitu Syekh Farazak, di mana beliau asyik memuji Rasulullah SAW. Beliau mempunyai kebiasaannya melakukan ibadah haji setiap tahun. Mana orang ni tak jauh pada Baitullah lah ada. Suatu waktu ketika beliau melakukan ibadah haji, kemudian datang berziarah ke makam Rasulullah SAW dan membacalah qasidah di makam Rasulullah. Beliau ketika itu dan beliau juga ada seorang yang mendengarnya qasidahnya itu yang dilantunkan oleh Syekh Farazak memuji Rasulullah SAW. Setelah selesai membaca, nak azan tak? Bunyi tu azan tak? Ya? Mudah-mudahan entah maknya dah budak lah mau baca sikit dia. Setelah selesai membaca qasidah, orang itu pun menemuilah Syekh Farazak tadi dan mengajak beliau untuk makan siang di rumah dia. Beliau pun menerimalah ucapan ajakan tadi orang itu, dan juga setelah berjalan jauh keluar daripada Madinah Al-Munawwarah ni, sampailah dia ke rumah orang yang dituju tadi, yang dengar qasidah dia tadi. Sesampai dalam rumah orang itu, iaitu Syekh Farazak tadi, katanya pada rumah, sesungguhnya aku sangat membenci pada Muhammad. Ya, orang yang memuji Muhammad pun aku suka benci, dan aku bawa engkau ke sini untuk kupotong lidah engkau. Ada yang potong lidah tu. Maka orang itu pun menariklah lidah beliau lalu mengguntingnya dan berkatalah dia, ambillah potong lidahmu ini dan pergilah untuk memuji Muhammad lagi. Dah dipotong lidah kawan tu, suruh pergi. Benci sangat-sangat lagi. Maka Syekh Farazak menangislah kerana merasa sakit, lidahnya dipotong. Kita lidah tergigit pun sakit kan? Lidah tergigit apa kata orang tua dulu? Lama nak tak makan gulai ayam. Ni jam hari-hari dia makan gulai ayam ada kan. Orang tua macam tu tu. Lidah ni dipotong kerana sakit tu, dan juga sedih kerana tak boleh membaca syair dan qasidah untuk Sayyidina Muhammad SAW. Selepasnya beliau mendatangi, sampai itu beliau mendatangi, iaitu dia pergi ke makam Rasulullah serta berdoa. Ini doa dia. Ya Allah, jika penghuni makam ini, penghuni makam tu ialah Muhammad, Abu Bakar dan Umar kan,
Sekiranya penghuni makam ini tidak suka atas pujian-pujian yang aku lantunkan untuknya, maka biarkanlah aku tidak boleh berbicara seumur hidupku, kerana aku tidak memerlukan kepada zat ini kecuali hanya untuk memuji-Mu ya Allah dan memuji Nabi-Mu. Namun jika engkau reda dan Nabi kau reda, maka kembalikanlah lidahku ini ke mulutku seperti semula. Orang konon nyanyi doanya makbul. Beliau teruslah menangis hingga tertidur dan bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW yang berkata, aku senang mendengar puji-pujian kamu, berikanlah potong lidah kamu itu. Lalu dalam mimpi dia, lalu Rasulullah SAW ambillah potong lidah itu tadi dan mengembalikan pada posisi asal dia. Capiklah lidah balik. Itu dia doa orang, ternyata makbul doa dia. Maka beliau pun bertambah dahsyatlah bila terjaga untuk lidah dia ada bertambah dahsyatlah memuji Rasulullah SAW hingga di tahun selanjutnya sepatnya beliau datang lagi menziarahi makam Rasulullah setelah menaikkan haji. Mana dia haji itu buat haji ifrat ni ya, bukan haji tamattu'. Haji ifrat dia kan haji dulu kemudian buat umrah pergi ziarah ke makam Rasulullah. Dan kembali membaca pujian-pujian untuk Rasulullah SAW. Dan di saat itu datanglah seorang yang masih muda dan gagah serta berwajah cerah menemui beliau dan mengajak beliau untuk makan siang di rumahnya. Beliau masih teringat lagi kejadian tahun lalu, namun beliau tetap menerima juga ajakan dia itu. Sehingga beliau dibawalah ke rumah anak muda itu. Sesampainya di rumah anak muda itu, beliau dapati rumah itu adalah rumah yang dahulu pernah beliau dipotong lidahnya. Datang makan siang, lepas itu lidahnya teruslah dipotong. Anak muda itu meminta beliau masuk ke dalam rumah hingga mendapatilah sebuah kurungan besar diperbuat dari besi dan di dalamnya ada seekor kera yang amat besar dan ganas. Dan dilihat sangat ganas, maka anak muda itu pun berkata, engkau lihat kera besar yang ada dalam kurungan itu? Ya, saya lihat kurungan itu. Anak nak bising kecil ni. Dia adalah ayahku yang dulu telah menggunting lidahmu. Maka keesokan harinya selepas menggunting lidahnya, Allah telah merubahkan dia menjadi seekor kera besar. Itu Allah balaskan dia, kita tak payah kita nak bokot-bokot dia. Jadi kalau besar dalam hal ini yang seperti ini, maka terjadi pada umat dahulu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Araf ayat 166, iaitu Bismillahirrahmanirrahim, falamma atau annanuhu anhu qulna lahum kunu firatan khasiin. Iaitu khasiin ini koro yang hina tu. Maka tetap bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang, kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera yang hina. Kemudian anak muda itu berkata, jika ayahku tidak boleh sembuh, maka lebih baiklah matikan saja. Maka Syekh Farzak berdoa, ya Allah, aku tak memaafkan orang ini dan tidak ada lagi dendam kesumat aku dan rasa bencinya kepadanya. Dan seketika itu pun Allah mematikanlah kera tadi itu dan mengembalikanlah kepada wajah manusia tadi. Dalam kejadian ini jelaslah bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mencintai orang yang suka memuji-muji Rasulullah Muhammad dan juga muji dia. Sebab itulah cinta dan banyak memuji kepada Muhammad berarti mula banyak mencintai beliau banyak mencintai beliau. Jadi siapa yang memuji Muhammad macam-macam lah, berjanji itu memuji ya. Maka tidak salah kita memuji Nabi Muhammad dengan banyaknya. Sebab Nabi Muhammad cukup suka. Walaupun kita dari jauh tidak dekat dengan makamnya. Jadi samalah kita. Kalau mulai Rasul itu bersalawat itu salawatlah. Nabi Muhammad cukup suka. Walaupun dia dah wafat, tapi tetap mendengar. Bismillah. Aku lukali hazar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.